wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, mana lagi geng kita? Tak masuk lagi. Tapi yang mungkin aku. Tapi yang isi komah yang dengan kita tiga ni dengan Tuan Zabidi. Biasa join kalian. Masuk dah. Assalamualaikum Tuan. Salam. Lambat sikit. Sihat Tuan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Zabidi seorang je. PC tak masuk. Isteri Dayak ke? Ya. Nama isteri tu yang Dayang tu ke? Yang duduk depan tu? Tak. Tak pernah join pun. Oh, okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang, dapat kita berjumpa lagi minggu ni, alhamdulillah. Dan kita diberikan kesempatan untuk kita menyambut bulan Syawal kan, selepas pada Ramadan. Walaupun Ramadan tahun ni kita dengan cara yang berbeza kan. Jadi tapi Ramadan still Ramadan, dia punya ganjaran still ada, still sama. So insya-Allah semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu menjadi titik permulaan untuk kita meneruskan di bulan-bulan lain insya-Allah kan. Jadi saya nak kongsikan satu hadis. Dalam hadis tu Nabi beritahu bahawa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sama fi Ramadan wa ba'din, dia berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu ganjaran puasanya itu seolah-olah dia berpuasa pada setahun ganjarannya. Jadi barang siapa yang lepas kita dah puasa Ramadan kan, lepas tu kita berpuasa 6 hari, kita diberikan ganjaran selama dan dapat pahala seperti mana kita berpuasa setahun. Okey, sebab apa ulama kajilah benda tu, sebab apa boleh dapat ganjaran setahun kan puasa tu. Okey, dekat dalam hadis yang lain Nabi kata barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, dia akan diberikan 10 ganjaran ataupun 10 pahala. Okay, jadi ulama kira siapa yang berpuasa Ramadan selama sebulan kan, 30 hari. 30 hari kali dengan 10, kira sehari kan 10 kebaikan pahala kan. Jadi bila siapa puasa 30 hari kali dengan 10 bersama dengan 300 hari. Kemudian disempurnakan pula dengan 6 hari puasa di bulan Syawal tu kan, puasa 6 tu kan. 6 kali dengan 10, 60. Jadi 300 tambah dengan 60, 360. Lebih kurang setahun lah kita berpuasa. So ganjaran ni lebih kurang kita berpuasa selama setahun. Jadi ulama pandukan pada hadis yang lain Nabi tinggalkan. Berkenaan dengan siapa mengerjakan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Jadi insya-Allah. Kalau puasa apa dia? Kalau puasa 6 ni Ustaz, kalau puasa 6 ni,
kita buat selang-selang dengan buat direct 6 hari tu, dia punya pahala tu sama tak? Sama je. Yang penting dalam bulan Syawal. Dia tuan nak berpuasa selama direct ke nak puasa selang-selang pun tak ada masalah. Tapi ulama menekankan itu, dia kata afdalnya kita berpuasa direct lah, supaya kita bila mana kalau kita selang kan, kadang-kadang kita tak perasan tiba dah habis bulan Syawal kan. Tapi kalau mana kita dah puasa secara berturut-turut tu, kita dah boleh jangka kan. Seminggu ni okey 6 hari lah, cukup lah. Tapi kalau kita puasa selang-selang tu tak ada masalah. Yang penting dalam bulan Syawal lah Nabi kata. Selesaikannya dalam bulan Syawal. Jadi insyaAllah lah siapa-siapa yang masih berbaki hari tu pun boleh lah. Saya pun ada lagi berapa hari dah. Saya baru puasa sehari. Walaupun tak ada rumah terbuka pun dia jadi doa. Apa dia? Tak berhari-hari. Itulah. InsyaAllah masih lagi berbaki dalam Syawal. Jadi sama-sama kita boleh berebut kan pahala insyaAllah. Okey. Okey, so kita mulakan kelas kita hari ni. Tak nak tanya apa-apa Kalau nak tanya boleh terus saja insyaAllah. Kelas kita santai. Apa dia? Lepas tu lain. Okey. So kita boleh mula kelas kita. Okey. Macam biasa kita buka surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah dulu. Betulkan bacaan Al-Fatihah kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Okey, mantap. Okey, ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, mantap. Seterusnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Ma tu dua harakat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey. Ayat seterusnya, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, sekali lagi. Dekat perkataan iya tu kita tekan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Sekali lagi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Huruf ain tu tekankan sikit sebab dia huruf kolah-kolah kan. Tapi bila kita sebut ain tu nasta'in. Ain kat bawah. Nasta'in. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, mantap. Okey, terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Okey. Kita sebut an'amta tu tak ada an'am. Dia an'am. Macam sekat lah, tak ada lantunan kat situ. Dia an'am. Macam tu. Tak ada kalau macam kita laju kadang-kadang kan macam sebut an'am kan. Macam an'amta alaihim. Salah lah. Dia an tu izhar kita jelaskan. Dia tak ada lantunan ataupun tak ada memasukkan ke tak. Kita baca jelas. An'am. An'am. Ya, betul. Ya, okey. Okey, kita sambung. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Okey. Kita sebut perkataan ghairil maghdu tu ada getaran sikit kat huruf ghain tu. Ghain dia mati tu kan. Ghairil maghdu. Maghdu. Dia ada getaran sikit. Tapi tak ada kita sebut getaran sampai dia macam lebih kurang macam lantunan. Salah lah. Dia tak ada ghairil maghdu. Dia ghairil maghdu. Alaihim. Okey. Sambung seterusnya. Waladdallin. Okey. Kita sebutkan perkataan dhalin kan. Dha tu panjang 6 harakat. Kemudian kita nak masukkan ke lam tu kita ada macam gap kat situ. Dia macam waladdallin. Dia allin tu. All yang ada lebih kurang 2 harakat dah. Macam tu. Dhalin. Ya, betul.
So itu dia panggil hukum kat sini yang 6 harakat tu mad lazim kalimi musaqqal, bila mana huruf alif waw ya kan bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu. Tengok lam tu kan bertanda sabdu kan. Yang dha tu ada alif bertemu dengan lam yang bertanda sabdu. Jadi hukum dia 6 harakat. Tu sebab panjang. Lepas tu kita memasukkan tu yang ada dhalin tu sebabkan lam tu bertanda sabdu. Okey, kita ulang sekali lagi. Walau dhalin. Walau Okey. Amin. Amin. Okey. Okey, so kita baca seorang-seorang dulu ke macam mana? Seorang dulu Boleh kita cuba Boleh, okey insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan Tuan Asrul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terbaik Tuan. Mantap. Okey Tuan Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, mantap. Terbaik Tuan. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Tuan Zabidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah, mantap juga Tuan. Okey, yang terakhir Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka
na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mantap juga. Okey. Okey, Alhamdulillah. Tu selesai bacaan Al-Fatihah kita. Jadi insyaAllah semoga setiap minggu kita menyemak Al-Fatihah kita kan. Semoga mana yang ada salah-salah sikit kan. Semoga ada improvement. Al-Fatihah kan benda yang wajib dalam solat kita kan. Jadi kita perlu memperbetulkan bacaan Al-Fatihah kita tak dapat tidak kan. InsyaAllah. Surah-surah tu adalah bonus. Jadi okay, insyaAllah semoga setiap minggu kita akan perbetulkan insyaAllah. Okey, jadi kita sambung bacaan surah Juzul Amma kita. Okey, last kat surah mana kita? Tabat je dah surah Al-Masad. Inna Ataina kan? Inna Ataina. Inna Ataina. Tak ada tanda kan? Yang nak tanya. Inna Ataina kita dah baca dah? Belum? Dah baca? Dah. Kita baca. Dah baca kan? So masuk surah baru Al-As lah. Al-As. Okey. Okay, sebelum kita masuk Al-As, kita ulang satu surah dulu. Semua surah Al-Kawthar tu, Inna Ataina. Kita baca sekali lalu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Sekali lagi. Inna in tu kita tekankan lebih kurang 2 harakat. Kita wajib dengung kat itu kan. Saya terangkan sebelum ni kan. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li yang pertama tak banyak. Fasalli li rabb. Terus. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, betul. Okey, sekali lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, alhamdulillah. Terusnya terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka, ka tak banyak. Terus masuk ke huwal. Sekali lagi. Huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Boleh faham surah ni? Boleh. Okey. Okey, so kita masuk terusnya surah baru. Surah Al-As.
Okey, surah ni dia beri nama Al-As iaitu masa. Al-Asrun. Masa ni lebih kepada nak menceritakan manusia, masa manusia tu sendirilah. Kan kita ni kan memang tak dapat lari pada masa kan. Kita memang terikat pada masa. Ya Allah menceritakan tentang masa tu macam mana kita nak menggunakan dengan cara yang lebih cermat dan juga lebih senang lah kan. Okey. Okay, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah. Okay, ayat pertama. Wal asr. Wal Asr. Sekali lagi. Wal asr. Okey. Kita sebutkan perkataan wal asr kan. Wal asr. Ain atau sad kan. Asr. Lepas tu ada bunyi ra sikit. Asr. Macam tu. Ada macam getaran ra tu ada. Kita bunyi wal asr ra. Tapi ra tu getaran dia je. Wal asr. Macam tu. Okey. Sekali lagi. Wal asr. Okey, mantap. Okey, seterusnya ayat kedua. Ni pun sama juga. Surah ni semua akhir dia memang ra dia kita akan bunyikan. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana tak panjang. Na satu harakat. Sa tu yang panjang. Okey, tengok saya baca Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi dua harakat, ada ya. Perkataan inna tu kita tekankan macam sebelum ni surah Inna Ataina kan. Inna tu wajib dengung dalam bahasa Melayu. Kalau dalam istilah Arab ni kita panggil dia wajibul gunnah. Lebih kurang dua harakat lah kita tekan kat itu. Dia inna. Innal. In tu kita gap kat tu dua harakat. Innal Macam tu. lafi khusr. Na tak banyak tuan. Innal insana lafi terus. Innal insana lafi khusr. Okey. Kemudian perkataan insa tu nun mati bertemu sin ikhfa hakiki. Kita menyembunyikan sebutan asal dia dan kita mendengungkan bacaan. Jadi insa lebih kurang ing. Insa. Okey. Sekali lagi kita ulang. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Mantap. Okey, seterusnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat.
illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Lihat. Okey. Sekali lagi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Okey. Kita tengok perkataan illal ladzi kita sebut ladzi macam mana? Za. Kita gigit lidah. Lazi. Ladzi. Ladzi. Bukan lazi, bukan z tu. Dia zi. Lazi. Ladzi. Ladzi tu dua harakat, ada ya, mak asli. Kemudian amanu, tu pun dua harakat. Saya panggil mak badal. Dua harakat. Kemudian amanu wa amilus solihat. Kita berhenti kat perkataan solihat tu, kita boleh ambil dua harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Terpulang pada bacaan kita. Okey. Dan satu lagi, bukannya mesti kita kena berhenti kat solihat tu. Maksudnya kalau siapa yang nafas panjang kan, nak sambung terus tak ada masalah. Tapi kan kita biasanya kita baca surah ni memang kita berhenti kat sini. Sebab dia memudahkan untuk kita sambung kan. Dia pun dia berhenti kat situ pun tak tergantung dia punya makna ayat tu lah sendiri. Kan kan kita tengok kat mana dia kata kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Watawa tu berserta. Dia sambungkan ayat itu. Jadi tidak tergantung ayat dia lah. Maksud dia segi nak menjaga makna ayat tu pun okey. Siapa nak, bukannya mesti berhenti kat sini tau. Maksudnya saya berhenti kat sini untuk mudahkan kita baca. Jadi kalau siapa nak baca kejap lagi, nak baca terus, boleh dipersilakan lah. Kalau dia terus ikut hati lah. Kalau terus, kalau nak berhenti kat ni boleh tak? Ladzina amanu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nak berhenti kat kalau nak berhenti kat haq tu kita bunyi qol-qolah lah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau tak nak berhenti kat situ, berhenti kat solihat tadi, tu sambung terus. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pun boleh juga. Ikut kepada keselesaan masing-masing. Yang penting dari segi nak berhenti bacaan tu tidaklah maksudnya makna dia tergantung. Kan macam saya cerita sebelum ni kan. Saya ulang sekali lagi lah. Waktu kita dekat kelas tamhid kita kan, kelas tajwid kan. Bila mana kita nak berhenti tu, kita tengok bacaan tu pada tanda waw ke, ada huruf waw kan. Ni kan macam kita berhenti kat solihat, sambung kat watawa kan, wa kan. Jadi okey lah. Macam bacaan ala ke, kata-kata sambungan, kata-kata penyambung antara ayat pertama ke ayat kedua, lebih kurang macam tu. Jadi dia tak lari dari segi maknanya lah. Kita tengok sambungan. Kalau kita berhenti kat watawasaw bil haqq, sambung pula watawasaw bis sabr. Jadi okey juga. Itu keselesaan. Okey, kita ulang sekali lagi. Selamat datang Puan Fuzia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Surah Al-As. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Okey, mantap.
Sambung. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, sekali lagi. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sob. Okey. Kita tengok perkataan akhir tu, ayat akhir tu, bisabr kan. Dia kita sebutkan perkataan bisabr tu ibarat dia sebut S-O-B-R. Sabr. Sob. Dia bukan S-O-B je, bukan sob je. Dia ada bunyi ra sikit. Sabr. Macam tu. Sob. Lebih kurang. Ba tu tengok, ba tu bertanda hijau kan, tanda hijau sukun kan. Tu bertanda qalqalah tu, qalqalah surah. Jadi ada lantunan sikit, sabr gitu. Sob. Sob. Okey. Kita ulang sekali lagi. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, alhamdulillah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Alhamdulillah selesai kita surah Al-As. Okey. Ada nak tanya surah ni sebelum kita baca sorang-sorang? Boleh ya surah ni? Nak tanya? Tak ada. Okay, kita cuba baca dulu Okey, kita try. Okey, silakan Tuan Asrul dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana li rabbih. Ke mana tu? Sikit. Mana tu baca tu? Bawah Sasul. tu kelihat tu. Baca tempat lain tu. Innal insana Lafi khus. lafi. Innal insana lafi khusr. Okey. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Okey. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bukan bil sabr terus. بالصبر. Dia lam tu tidak dilafazkan. Dia jadi bis sabr. بالصبر. Bis, B-I-S. bis. Bis. بالصبر. Macam tu. Ulang sekali. Watawasaw bil haq. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, mantap. Okey, terusnya Tuan Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana Sa tu panjang. Innal insana lafi. Innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, mantap. Okey, seterusnya Tuan Zabidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Mantap. Okay, seterusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Okey. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Okey. Puan, kalau Puan nak berhenti kat bil haq tu kan, Puan baca watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kalau Puan nak berhenti kat bil haq, kalau nak sambung, kalau nak sambung watawasaw bil haqqi watawasaw bil haqq. macam tu. Dia ada call lah, qaf tu. Okey. Okay, seterusnya Puan Puzia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, insya-Allah, tabarakallah. Okey, alhamdulillah. Selesai kita baca surah Al-Asr. Okey, jadi sebelum kita sambung, kita tengok dulu makna surah ni. Sampai tafsiran kita baca sama-sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi masa ni memang tak dapat tidak kita akan ada rugi masa tu. Biasa bagi manusia kan. Kadang ada masa kita terbuang, ada masa kita terbiar. Masa memang berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan ni mengerjakan kebaikan. Maksudnya setiap masa dia tu dihabiskan untuk benda-benda kebajikan ataupun kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Serta saling menasihati dalam kebenaran, dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Okey, jadi 3 golongan yang tidak tersenarai dalam yang kerugian masa lah, berada dalam kerugian masa. Yang pertama ni orang yang beriman kan, kemudian yang mengerjakan kebajikan, kemudian yang ketiga menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Kita menasihati orang ni terbagi pada 2. Dia kata yang pertama menasihati dengan kebenaran, nasihat untuk arah kebenaran. Dia beza, ada juga yang nasihat ke arah kemungkaran pun ada juga. Yang jenis dipanggil batu api ataupun apa nama dia, yelah menyuruh orang membuat kejahatan tu pun ada juga kan. Tapi yang ni Allah memberitahu menasihati ke arah kebenaran dan menasihati secara kesabaran. Maksudnya kita nasihat orang dan nasihat orang kepada kebenaran, kadang-kadang orang tak nak dengar kan. Kita kena ada sifat sabar. Kita kena membayangkan macam mana Nabi dulu berdakwah kan. Jadi kita kena ada sifat sabar dalam hati untuk nak berdakwah. Kita berdakwah tak boleh nak hari tu, waktu tu juga dapat dia punya natijah dia punya rizak dia. Tak boleh.
kita nak dakwah orang pada waktu tu, Nabi sendiri dakwah. Nabi apa yang dakwah selama 900 tahun tu? Nabi yang buat bahtera, Nabi Nuh, betul tak? Nabi Nuh kan? Nabi Nuh sendiri dia berdakwah selama 900 tahun, 900 atau 1000 tahun. Dia punya pengikut dia yang berjaya ikut dia berapa puluh orang, 70 orang ke 80 orang. Nak katakan 1000 tahun dia berdakwah, kan? Lebih kurang lah 1000 tahun ke 900 lebih tahun. Tapi yang mengikut dia tu cuma puluh ke belas-belas, saya tak ingat. Tapi dalam riwayat mengatakan dalam puluh-puluh lah, lebih kurang. Tak sampai 100 pun. So bila kita nisbahkan tu, nak katakan 10 tahun lebih kurang satu orang yang mengikut dakwah tu, terima dakwah tu. Jadi bila mana dekat akhir-akhir dakwah tu, kan Allah suruh bina bahtera apa semua kan. Dia dah bina bahtera, dia binakan atas bukit kan. Dia bina bahtera dia kan, Nabi Nuh kan. Dia bina bahtera atas bukit. Orang datang lagi kat dia untuk menghina dia. Kan. Kau ni kenapa tu kan. Orang biasa bina bahtera kat tepi laut, senang sikit nak masuk ni. Kau bina kat atas bukit kan, buat apa? Jadi dia dah kena hina orang, kena caci lah kan, selama dia membina bahtera tu. Jadi macam itulah pengorbanan para Nabi. Yalah, kita memang nak dibandingkan dengan Nabi tu memang jauh beza sangat kan. Cumanya kita mengambil sedikit lah, maksudnya sedikit dia punya kesabaran tu semoga diberikan kepada kita kan, untuk kita berdakwah pada orang, berdakwah pada orang non Muslim tu, apatah lagi kan. Berdakwah sama Islam ni pun dah rasa macam berat juga kan, berdakwah sesama Islam kan. Apatah lagi berdakwah selain daripada Islam dan Muslim kan, lagilah yang tak tahu tentang Islam. Ialah kita, tapi nak ikutkan macam nak berdakwah dengan orang Islam ni, orang Islam yang degil ni pun rasa susah je kan. Maksudnya, yelah, dia tahu benda tu, tapi dia tak nak terima, dia ego satu hal kan. Biasalah. Macam dakwah sama kawan-kawan ke apa kan. Kadang ada jenis, kita ajak pergi solat ke benda kan, ada jenis yang tak apa kau gilu ke apa benda kan. Jadi benda tu dia tahu sebenarnya, tapi dia tak nak terima, so benda sakit hati kat lah kan. Kalau berdakwah dengan non-Muslim tu, tahulah memang dia bukan orang Islam, dia tahu lah benda tu tak ada kan orang Islam sendiri. Itulah maksudnya dari segi nak berdakwah tu pun kena ada sifat sabar juga kan. Semoga Allah mengerniakan kita sedikit sifat sabar para Nabi dan juga para Rasul, insyaAllah. Okey, jadi itu serba sedikit perkongsian tentang makna surah Al-Asr. Okey, jadi kita masuk surah Al-Humazah. Okey, sebelum kita masuk tu kita take 5 dulu. Siapa nak pergi tanya siapa tu, silakan. Sambung balik dalam 5 minit. Take 5 lah, take 5. Okay. Okey. Boleh ambil kopi tu.
Okey, alhamdulillah. Okey, boleh kita sambung Okey, sambung seterusnya. Surah Al-Humazah. Okey, Al-Humazah serba sedikit dia maksud pengumpat ataupun orang yang mengumpat. Humazah ni surah ni surah ke-104 dalam Al-Quran, terdiri pada 9 ayat dan surah ni Makkiyah atau sebelum hijrah. Okey, masuk surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ulang sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah.
Wailul likulli likulli humazatil lumazah. Likulli li tu tak panjang. Likulli huma terus. Likulli humazatil lumazah. Okey. Kita tengok perkataan wailul, tanwin bertemu lam. Idgham memasukkan tapi tak dengung. Tu kita bacanya wailul terus. Tak ada wailun likul, bukan wailun, dia wailul. L-U-L. Buat satunya. Okey. Kemudian humazatil, tanwin til tu tanwin bertemu lam pun sama juga, memasukkan tapi tak dengung. Jadi jadinya humazatil lumazah. Okey, tulis sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Okey, mantap. Okey, seterusnya ayat kedua. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa addah. Sekali lagi. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa addah. Okey, mantap. Tengok perkataan allazi, kita bacanya dua harakat. Zi tu ada ya kan. Kemudian jama'a ma yang ada alif tu dua harakat. Asli. Kemudian jama'a ma lau tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah, memasukkan beserta dengung. Jama'a ma lau itu kami guna wa addada. Okey, kita ulang sekali lagi. Alladhi jama'a malan wa addada. Alladzi jama'a malan wa addadah. Okey. Sambung seterusnya ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu wa akhladah. Okey. Sekali lagi kita ulang. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Okey. Tengok perkataan yahsabu annama. Annama, an tu tekankan dua harakat. Sama juga bila mana huruf itu kami guna kan. Ya nun mim waw, ada tanda sabdu kat atas dia. Tanda W tu kan. Kita tekankan. Lebih kurang dua harakat. Dia panggil wajib dengung ataupun wajib bulu guna. Kita tekankan. Yahsabu annama. Kemudian annama lahu tu 4 ataupun 5 harakat. Mad silah tawilah. Bila mana ha bulat tu bertemu dengan hamzah dalam satu. Bertemu dengan hamzah. Jadi bacanya 4 ataupun 5 harakat.
Okey, sekali lagi kita ulang. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya Ya sabu malahu ahlada. Okey. Sambung seterusnya keempat. Kalla la yunbadhanna fil khutamah. Okey, kita ulang sekali lagi. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Okey. Kalla dua harakat. Ada alif kan? Lam tu, lam alif, lam ada alif, dua harakat. Kemudian layun ada tanda mim mati tu sebabkan nun mati bertemu dengan ba, jadi iklab. Kena menukarkan nun mati ataupun tanwin pada huruf mim. Dia letak mim siap-siap kan. Okey, kemudian kita bacanya tak nampak mim kita bacanya renggangkan sedikit. Layum, dia bukan layum. Layubadan. Bazan. Kemudian bazan. Zanna tu samalah. Hukum dia wajib bulu gunah kan. Kita wajib dengung. Kemudian fil hutamah. Fil hutamah. Okey, mantap. Okey, kita ulang sekali lagi. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Okey, mantap. Okay, terusnya ayat kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Okey, sekali lagi. Marratan thaniyah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Okey, kita tengok perkataan wa ma. Panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Kemudian adra dal tu qala sughra ada de adra ro tu 2 harakat dah alif. Adra kamal hutabah. Okey. Ulang sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Okey. Ayat ke-6. Narullahil muqadah. Sekali lagi. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Sekali lagi. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah.
Narullahil Muqaddah. Okey. Okey, sama ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u alal afidah. Tattali'u tak panjang, satu harakat je. Jadi kita masukkan dengan ala tu. Tattali'u alal terus. Tattali'u alal. Allati tattali'u alal Ulang sekali lagi. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u alal afidah. Okey. Seterusnya ayat ke-8. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim muqaddah. Innaha alaihim muqaddah. Sekali lagi. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim muqaddah. muqaddah. Okey. Tengok perkataan innaha. In tu macam biasa, wajib dengung. Innaha, ha tu dua harakat. Kemudian alaihim, mim mati bertemu mim, him tu kan. Mim mati bertanda merah bertemu dengan mim, idgham mislain ataupun idgham syafawi. Masukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua, dah dapatkan mim lah. Alaihim muqsadah. Muqsadah. Okey. Sekali lagi. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqaddah. Okey. Ayat terakhir. Fi 'amadim mumaddadah. Sekali lagi. Fi 'amadim mumaddadah. Okey, alhamdulillah. Tengok perkataan fi. Fi kita bacanya dua harakat, ada ya. Kemudian amadim, dim tu dapat kami mim, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Kemudian mumaddadah. Okey. Okey, alhamdulillah selesai kita baca surah Al-Humazah. Okey, so ada nak tanya sebelum kita baca seorang-seorang? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada boleh kita membaca. Mulakan dengan Tuan Yunus dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Li yang kedua tak panjang. Wailul likulli humazatin. Terus. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Allazi jama'a mala wa addada. Sekali lagi. Allazi jama'a malau. Allazi jama'a mala wa addada. Okey. Ya sabu anna Sekali lagi. ladah. Sekali lagi tuan. Yahsabu. Ya sabu anna malahu ahlada. Yahsabu bu tak panjang. Yahsabu anna terus. Ya sabu anama. Ya sabu. Bu tak panjang. Yahsabu anna malahu. Ya sabu anama lahu. Panjang lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya sabu anama panjang lagi tu, Ustaz. lahu ahlada. Panjang lagi. Kita baca. Yahsabu anna terus. Yahsabu anna. Ya sabu anna malahu ahlada. Okey, mantap. Yang juga. Okey, cumanya kena kurangkan panjangnya sikit. Yahsabu anna terus. Ya sabu anna malahu ahlada. Okey. Terus ya. Kalla layum wazan bil utomah. Okey. Bazanna tu. Kalla layam wazanna bil utomah. Layum bazanna fil. Kalla layum wazanna bil utomah. Anna tak panjang. Kalla la yunbadanna fil. Terus. Nafil. Kalla layum wazanna bil utomah. Okey. Adro kamal utomah. Okey. Narullahil Narullah. Narullahil mukadah. Narullahil muqadah. Narullahil mukadah. Okey. Allati. Boleh ke tu Ustaz? Apa dia? Allati tattali'u alal afidah. Okey, sekali cuba ulang. Allati tattali'u 'alal. Allati tattali'u alal afidah. Okey. Inna alaihim madada. Salah. Muqsadah. Belum. Tu ayat sebelah. Inna alaihim muhsadah. Muqsadah. Inna alaihim muhsadah.
Muqsadah. Okey. Fi ama fi mad Tak panjang. amadim fi amadim mumaddadah. Okey. Mantap, alhamdulillah. Okey. Terusnya Tuan Asrul. Okey, Tuan Asrul. Sama baca. Okey, Tuan baca. Saya. Lain. Ah. Ya, terputus lah. Oh, ya. Hmm. Okey, Tuan Asrul baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Dengar tak? Okey. Dengar. Dia macam terputus sikit. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Okey. Yahsabu anna malahu aqladah. Okey. Kalla layunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Okey. Narullahil muqadah. Allati taqtali'u 'alal 'afidah. Innaha 'alaihim muqadah. Okey. Fi amadin mumaddadah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, terusnya Tuan Zabidi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, mantap. Allazi jama'a malan wa addadah. Okey. Yahsabu anna malahu ahladah. Okey. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Okey, mantap. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Mantap. Terusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul limazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Okey. Ada pusat. Okey. Sambung balik. Kalla. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Okey. Narullahil muqadah.
Sekali lagi. Al- Narullahil muqadah. Muqadah allati tali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, terakhir Puan Fauziah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahdadah. Okey. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Okey, alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Okey, ada nak tanya? Okey. Okey, kalau tak ada, kita boleh baca tafsiran dia. Okay, surah ni dia menarik sikit. Sebelum tu, gambar saya nampak? Nampak. Okey. Macam sekat-sekat sikit. Okey. Okay, so kita tengok surah ni. Okey, surah ni dia surah yang menarik sikit. Sebabkan surah ni adalah kita tengok dia punya keseluruhan. Surah ni Allah nak memberitahu bahawa orang yang memuja dunia ataupun yang mengumpulkan harta lah lebih kurang kan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka juga. Ini maksudnya tak kisahlah orang tu kumpulkan harta sebanyak mana sekalipun kan, tapi kalau harta tidak disalurkan ataupun tidak dihalirkan ke jalan Allah, dia akan masuk neraka juga akhirnya. Lepas tu ulama menafsirkan bahawa surah ni surah ni adalah tak ada lagi penjelasan yang lebih menakutkan tentang neraka berbanding surah ni. Jadi surah lain dalam Al-Quran kan, Allah menceritakan juga tentang neraka, tapi taklah setakut surah ini. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya surah ni surah yang Allah nak ceritakan tentang neraka yang paling dahsyat lah nak ceritakan. Sebabnya apa? Sebabnya tengok ayat ke-6 tu kan. Allah kata narullahil muqadah. Narullah, nar tu kan api. Narullah tu api Allah yang Allah nyalakan. Maksudnya api Allah. Allah sendiri yang menyalakan api tu. Biasa kalau kat dalam ayat lain kan, dekat ayat lain Allah nak menceritakan tentang api neraka kan, Allah akan beritahu naru jahannam ke, naru api selain daripada api Allah lah, tak gunakan nama Allah. Tapi dalam surah ni Allah nak nak memberitahu bahawa api tu Allah sendiri yang menyalakan. Nak katakan api Allah lah. Biasa Allah kena naru jahannam sebagainya kan. Jadi maksudnya api yang kita sendiri buat tu belum tentu sama seteruk mana yang api yang Allah sendiri buat kan. Jadi api yang kita panaskan pun sendiri kita rasa panas, apatah lagi api yang Allah yang menyalakan sendiri kan. Jadi na'udzubillah min zalik lah. Okey, jadi dan surah ni juga surah yang terakhir dalam Quran yang Allah menceritakan tentang api neraka. Selepas pada surah ni kan dah tak ada lah cerita pasal akhirat dan api neraka. Dan surah Al-Fil, Quraish dan sebagainya kan dah tak ceritakan tentang api neraka. Jadi surah ni adalah surah terakhir Allah ceritakan tentang azab api neraka dan juga tentang akhirat. Okey, jadi sebab apa surah ni special berkenaan dengan api neraka? Sebabnya yang pertama, api yang special daripada Allah kepada kaum yang ingkar. Maksudnya api itu Allah sendiri yang menyalakan. Jadi api itu special lah kan. Kemudian api yang lebih dahsyat berbanding neraka yang lain.
Kira neraka ni adalah neraka yang paling, api dia paling panas lah mungkin saya rasa. Itu sebab Allah nak menekan kat sini, Allah kata narullah, api Allah sendiri yang menyalakan. Kemudian yang terakhir, api yang kekal dan lama siksaannya. Jadi api ni api yang kekal dan juga lama siksaannya. Jadi surah ni, kalau kita baca surah lain tentang azab api neraka, surah ni lagi teruk tentang azabnya. Sebab Allah sendiri yang menyalakan api tu. Tak tahulah macam mana kan neraka khutamah ni macam mana kan. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauh kita. Okey. Kita tengok ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, wailul likulli, celakalah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Okey, wailul ni asal perkataannya tanpa ya, tanpa lam. Wa dengan ya je. Maksudnya kemusnahan ataupun kecelakaan. Tapi bila mana perkataan Arab ni kan ditambah dengan huruf lam, dia nak memberitahu bahawa kecelakaan ke atas kamu. Wailak, celaka ke atas kamu ataupun kemusnahan ke atas kamu bila mana tambah lam tu. Jadi Arab biasa dengan tambah lam, jadi dia memberitahu celaka ke atas kamu bagi seorang pengumpat dan juga pencela. Okey. Siapa pengumpat dan juga pencela ni? Yang kedua, allazi jama'a malan wa addadah. Yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Yang pertama, orang tu mengumpulkan harta. Kemudian dia menghitung banyak mananya harta dia. Jadi itu sebab Allah sangat-sangat murka dan juga sangat-sangat mencela orang macam ni. Yelah, bila mana Allah sendiri mengatakan wailun kan, celaka ke atas kamu, maksudnya Allah sangat-sangat marah dengan orang yang mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitungkan harta dia. Jadi benda tu, yelah, sebab bila mana orang tu makin kaya, harta tu banyak yang orang lain punya kan. Kalau harta kita kan ada harta orang kan. Jadi ya ada zakat dan sebagainya kan, sedekah. Jadi Sayyidina Umar sendiri kan, Sayyidina Umar sendiri sentiasa berdoa semoga dia tergolong di kalangan orang-orang yang miskin tau. Sebab bila mana orang miskin, dia tak banyak komitmen dan juga tak banyak benda yang ada kat dalam diri dia kan. Jadi tak ada yang dipersoalkan nanti kat akhirat nanti kan. Bila mana timbangan waktu mizan nanti kan, tak ada lah. Okey, harta kau ini kau jalankan kat mana, harta kau ni kau jalan kat mana. Dia tak ada harta, tak ada bincang apalah. Jadi senang. Macam tu Sayyidina Umar selalu berdoa semoga dia tergolong di kalangan orang yang miskin. Orang-orang yang tak banyak harta. Sebab kan nanti kat akhirat tak banyak nak kena hitung kan. Nanti lama perhitungan dekat mizan nanti kan. Nak kena buka belik kita punya buku amalan kehidupan kita selama kita hidup tu. Cek balik harta kita kat mana. Sebenarnya dia lambat kehidupan kita. Jadi nak segera orang yang tak banyak harta, ada harta pun dia sedekah pada orang. Macam kat dalam satu hadis, waktu tu Rasulullah tengah solat subuh tau. Solat subuh. Kemudian lepas pada habis solat subuh tu kan, sahabat nampak Rasulullah macam cemas tu dah, macam berpeluh-peluh. Lepas tu Rasulullah keluar lepas pada subuh kan, dah zikir apa semua, Rasulullah keluar masuk ke rumah dia. Lepas tu tak lama selepas tu dia datang balik, muka dia dah okey, ceria. Dah okey lah, dah tak cemas lah. Kemudian sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu muka cemas tadi kan? Lepas tu Rasulullah kata, tadi waktu solat subuh, lepas pada solat subuh, aku teringat bahawa aku menyimpan ada berapa dirham lah dekat dalam bilik aku. Jadi aku takut yang berapa dirham tu akan menjadi fitnah ke atasku. Aku masuk dalam bilik, aku ambil dirham tu, aku bagi pada orang miskin, kemudian aku sambung balik masuk dalam masjid. Jadi aku tak nak ada apa-apa hubungan dengan orang lain. Jadi aku dah bagi siap-siap, kemudian aku sambung. Dia tak ada simpan harta apa-apa lah. Kecuali dia ada Allah saja, dia kata. Jadi benda tu nak katakan bahawa yelah, kita tak ada boleh macam tu kan. Jadi sekurang-kurangnya kita punya harta, kita tahu kita jalankan kat mana. Semoga apa yang kita salurkan tu semua ke jalan Allah, insya-Allah kan. Niat kita kerana Allah. Kita itulah Rasulullah kan. Dalam bab bersedekah, dalam bab harta dan sebagainya memang amat titik berat kan. Sebab ni dalam surah ni lah Allah sangat mencela dan juga sangat marah, kecewa terhadap orang yang mengumpulkan harta, kemudian dia menghitung-hitung, berasa bangga terhadap harta dia. Okey, sampai tadi apa yang dimaksudkan dengan mengumpulkan dan sentiasa menghitungkannya? Maksudnya orang tu mengumpulkan dan menghitungkan tu
menyebabkan dia menjadi kedekut dan juga tidak mahu menginfakkan jalan Allah. Jadi bila mana dia makin banyak harta, dia akan kira harta banyak mana. Bila mana kira harta banyak mana, dia rasa kurang nak bersedekah kan. Dia ada rasa kurang nak infakkan jalan Allah. Itu biasalah. Tengok cerita berapa banyak harta dia ada. Kita di kalangan walaupun orang yang berharta, kita memberi harta kita tu ke jalan Allah, insya-Allah. Okey, kemudian yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maksudnya dia menyangka harta itu dapat menyelamatkan dia di dunia akhirat. Kemudian Allah kata kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ni lah neraka hutamah ni. Okey, sekali-kali tidak, harta dia banyak mana sekalipun semua tak dapat nak bawa orang kubur, kecuali 3 perkara je kan, terputus segala benda seorang Nabi Adam ni kan. Zaman Nabi Adam yang kata amal illa min talas kan, 3 perkara ni. Walaupun soleh anak yang soleh yang berdoakan ke atasnya, kemudian sedekahun jariyah, sedekah yang berpanjangan, kemudian al-ilmun nafi' yang yantafi'u lahu, maksudnya ilmu yang manfaat yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi 3 perkara ni kita kena pegang kuat-kuat. Bila mana kita ada anak, kita kena train anak kita daripada kecil. Semoga anak kita tu boleh mendoakan kita waktu kita dalam kubur nanti kan. Sebab kan doa seorang anak yang soleh ni memang tak dapat disangkal lagi benda tu. Ada satu kisah dalam hadis kan, Rasulullah menceritakan bahawa seorang bapa ni dia meninggal. Kemudian pada satu hari tu dia punya darjat diangkat. Lepas tu dia tanya pada malaikat, sebab apa darjat aku diangkat? Kemudian malaikat kata li istighfaruka anka. Maksudnya istighfarnya anak kamu ke atas kamu, ataupun anak kamu mendoakan ke atas kamu. Jadi bila mana anak kita sendiri kat dunia kan mendoakan kita yang dah meninggal nanti, saya dan sebagainya, dan semua kita akan mengalami kematian. Jadi benda tu akan boleh memberi manfaat kepada kita. Jadi anak yang soleh yang mendoakan, anak yang soleh saja yang tak boleh mendoakan pun tak boleh juga. Anak yang mendoakan tapi tak soleh pun tak boleh juga. Kita akan jadikan anak kita yang soleh yang boleh mendoakan kepada kita, insya-Allah. Okey, kemudian ilmu yang manfaat, ilmu yang kita boleh sampaikan sekecil-kecil perkara yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. So itu kita boleh jadikan dia sebagai benda yang tak akan terputus waktu kita dalam kubur nanti. Dan yang terakhir adalah ilmu manfaat dan sedekah jariah. Sedekah jariah. Maksudnya kita sedekah yang berpanjangan, contohnya macam benda tu selagi orang guna, dia boleh dapat manfaat. Macam bila mana kita dah meninggal, boleh lagi menggunakan kebaikan benda tu. Macam kita bagi sajadah ke Quran ke dan sebagainya kan, benda yang boleh berterusan. InsyaAllah kita boleh sama-sama amalkan lah. Okey, seterusnya kelima, wa ma adraka mal hutamah. Kemudian Allah berkata, dan tahukah apakah neraka hutamah itu? Apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Ia adalah api Allah yang dinyalakan. Api yang Allah sendiri menyalakan. Macam saya ceritakan daripada awal kan. Neraka ni Allah sendiri yang menyalakan api dia. Jadi kita boleh tahu betapa hebatnya kan. Api yang Allah nyalakan berbeza dengan api yang kita nyalakan. Besar mana, besar hutan pun kita bakar, tak sama dengan api yang Allah sendiri menyalakan. Jadi takut surah ni. Okay, kemudian ayat ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Macam mana api ni yang bakar sampai ke hati. Api itu dia boleh bakar hati kita, masuk sampai ke dalam hati boleh terbakar. Nak katakan betapa padu api ni kan. Allah sendiri kan. Itulah surah ni. Surah yang paling dahsyat ceritakan tentang neraka berbanding surah lain. Surah lain Allah ceritakan neraka tu tak berapa dahsyat macam surah ni lah. Sebab surah ni Allah sendiri yang menyalakan itu. Dia panggil narullah. Kemudian ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka. Maksudnya dalam dekat neraka hutamah tu, api tu bukan sahaja di bawah, di atas mana. Kira dah macam oven lah. Kita kata kan. Memang masak garing tu atas bawah lah. Memang tak tinggal lah. Kalau bawah saja mungkin atas kurang masak lah. Ni atas bawah jadi.
Jadi benda tu nak katakan Allah, na'udzubillah min zalik kan, semoga Allah menjauhkan kita. Semoga dia surah ni yang pentingnya adalah menceritakan tentang orang yang mengumpulkan harta tu dah sendiri. Kan? Yang berharta tak apa, tapi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungkan hartanya, itu yang tak boleh. Boleh tapi bila mana dia menginfakkan jalan Allah tak ada masalah. Tapi kalau dia mengumpulkan, dia menghitung-hitung harta dia tapi tak infakkan jalan Allah, itu yang Allah sangat-sangat kecewa dan juga sangat-sangat marah. Sampai kalau kita tengok surah ni kan. Betul? Alhamdulillah zalik kan. Allah menjauhkan. Okey, kemudian ayat terakhir fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi kita boleh bayangkan dalam neraka tu ada tiang, kita diikat kat tiang-tiang panjang tu. Kemudian api tu daripada bawah dan juga daripada atas. Jadi menggelegak tu tak boleh nak bayangkanlah, api tu sampai masuk ke dalam hati. Api yang Allah sendiri cipta. Jadi benda tu Allah Akbar. Semoga Allah jauhkan kita dan semoga Allah hindarkan kita daripada golongan macam ni, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Ada yang tanya? Surah ni. Tak ada Okey. Tak ada. Okay, kalau tak ada kita baca sekali lalu sama-sama surah ni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Ayat kedua, allazi jama'a malan wa addadah. Allazi jama'a malan wa addadah. Okey, mantap. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Okey. Mantap. Ayat keempat, kalla la yubadhanna fil hutamah. Kalla la yubadhanna fil Okey. Ayat kelima, wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Ketujuh, allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Okey. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Okey. Terakhir, fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Sekali lagi, fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Okey lah, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Okey, ada nak tanya?
tentang surah ni? Ada tak? Ada. Tak ada Okey. Okey, so alhamdulillah selesai kita baca surah Al-Humazah. Surah tentang azab neraka tadi kan. Jadi semoga kita boleh dapat ibrah tentang apa yang kita baca kan hari ni, pada minggu ni kan. Semoga minggu ni lebih baik pada minggu depan dan juga minggu akan datang lebih baik pada minggu ni. Semoga setiap minggu kita ada improvement, ilmu baru dan juga benda-benda baru yang kita boleh memberi manfaat kepada kita dan juga kita boleh memberi peringatan kepada orang lain. Macam surah An-Nas tadi kan, kita baca kan. Bila mana orang tu beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta boleh menasihati kepada kebenaran, menceritakan orang tentang kebenaran, benda yang kita tahu hari ni kan. Kita boleh kongsikan dengan orang lain. Tak kisahlah anak-anak kita ke kawan-kawan kita ke jiran-jiran, ceritakan serba sedikit apa yang kita dapat. Okey, jadi insya-Allah semoga kita boleh bermanfaat insya-Allah. Okey. So kita sambung macam ini kan. Okay, saya nak kongsikan satu hadis. Okey. Saya nak kongsikan satu hadis. Saya lagi dalam kitab yang sama yang sebelum ni saya kongsikan. Kitab ni adalah kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Okey. Satu hadis ni riwayat daripada Sahih Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbal kalam ila Allah taala. Okey, daripada Sahih Muslim, dari kitab Sahih Muslim sendiri daripada Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukal kalam ila Allah taala. Dia kata, nak tak aku beritahu kamu satu perkataan yang disukai oleh Allah. Kemudian innal ahabbal kalam ila Allah, sesungguhnya kata-kata ataupun zikir yang paling disukai oleh Allah, apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallah wa bihamdihi. Ikut sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah hamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi itu adalah kata-kata ataupun kalimah yang sangat disukai oleh Allah. Okey. Kita boleh amalkan tu, tak kisah lepas pada kita nak keluar rumah ke kan, tengah-tengah jalan tu baca subhanallah bihamdi. Tengah-tengah bawa kereta baca, tengah tunggu jam lama kan, tak ada benda nak buat, kita subhanallah bihamdi. Jadi kita kena tahu bahawa zikir ni, amalan zikir ni banyak sangat yang kita boleh amalkan. Sebabkan apa? Nanti saya ceritakan sebelum ni kan, amalan zikir ni adalah memang yang berkekalan daripada dunia sampai ke akhirat. Dekat syurga nanti pun kita masih kekalkan zikir. Solat dah tak ada kan, zakat tak ada, haji pun semua tak ada. Zikir masih kekal daripada dunia sampai ke syurga, nanti kita akan berzikir. Sebab darah orang ahli syurga ni kan, darah dia kan sentiasa berzikir kepada Allah. Jadi insya-Allah banyak lagi amalan zikir yang saya boleh kongsikan. Itu salah satunya kita bacakan subhanallah wa bihamdihi. Semoga bacaan tu kita boleh kongsikan kat orang lain kan, kita post kat dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Semoga orang lain dapat manfaat insya-Allah. Okey, jadi saya rasa sampai kat sini kan. Dah pukul 10.30 kan. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, ada apa persoalan yang nak tanya? Ada yang saya mampu jawab, sebab saya tak tahu, saya boleh KIV benda tu. Tak ada Okey, tak ada, alhamdulillah. Okey, kita boleh baca doa sama-sama. Allah
Allahumma Allahumma dzakirna bima nasina ma'al muslimin Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Untuk majlis kita tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Okey, jadi saya minta maaf segala kekurangan saya hari ini, segala kesalahan saya minta maaf. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Okey, yang segala kelebihan tu Allah pinjamkan sementara saya kongsikan bersama. Jadi insya-Allah ada rezeki minggu depan kita jumpa lagi kan. Semoga tak seriklah jadi kelas saya insya-Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita, boleh istiqomah dalam kita join kelas kan insya-Allah. Okey, jadi selamat hari raya, maaf lahir batin. Kita masih lagi dalam bulan raya. Rayakan sebulanan. Okey, jadi jaga diri elok, jaga kesihatan, stay safe. Terima kasih Ustaz. Kan.